Apa kisah benar di sebalik penerokaan REE di Kedah? Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur mendakwa beliau diserang berhubung isu REE unsur nadir bumi. Tetapi apakah ia hanya serangan tanpa bukti atau beliau benar-benar terbabit dengan kes berhubung REE di negeri berkenaan? Menurut laporan media, Perbadanan Menteri Besar Kedah MBI yang Muhammad Sanusi merupakan pengerusinya telah didenda RM500,000 berhubung isu penerokaan unsur nadir bumi pada tahun lalu. Kompaun itu dikenakan di bawah Seksyen 426-1 Kanun Tanah Negara pada 24 September 2022, lapor Harapan Daily memetik kenyataan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Kini tular pula satu dokumen mengejutkan iaitu salinan surat bertarikh 3 Ogos 2020 menunjukkan Muhammad Sanusi memohon PAS lawatan pekerja asing dari China untuk bekerja di kawasan hutan simpan Bukit Enggang SIG. Tajuk surat itu berbunyi begini: sokongan bagi mendapatkan PAS lawatan ikhtisas bagi tenaga kerja teknikal, pengurusan dan profesional dari China untuk kerja-kerja penjelajahan dan penyediaan awal pemasangan infrastruktur galian mineral di negeri Kedah. Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri ketika itu Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang juga Setiausaha Agung Perikatan Nasional. Jika surat itu benar, maknanya Muhammad Sanusi telah bekerjasama dengan syarikat dari Republik Rakyat China PRC bagi penerokaan mengeluarkan unsur nadir bumi di sekitar hutan simpan berkenaan sejak 2020 lagi. Malah media juga melaporkan Jabatan Perhutanan Negeri Kedah JPNK pada Oktober 2022 dan Februari lalu telah menyerbu tapak berdekatan Kompartmen 12 Hutan Simpan Bukit Enggang. Lebih 50 lelaki warga asing yang disyaki melakukan kegiatan itu dengan 40 individu tempatan didakwa di Mahkamah Session Baling kerana kesalahan menceroboh hutan pada April lalu, lapor Harian Metro pada 7 Julai. Bagaimanapun, Muhammad Sanusi ketika itu menafikan wujudnya aktiviti penerokaan REE di hutan simpan Bukit Enggang. Sebaliknya, beliau dipetik sebagai berkata syarikat Prospek Suria Sdn Bhd yang diberikan lesen penerokaan untuk mengkaji hasil mineral berkenaan sedang menyediakan laporan penilaian alam sekeliling EIA sahaja. Isu penerokaan REE sebenarnya telah dibangkitkan oleh Ahli Jawatankuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil pada 13 April lalu. Beliau menyifatkan tindakan MBI Kedah menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan syarikat Cina Xiamen Tungsten Company Limited dan Jangka Bakat Mineral Sdn Bhd sebagai langkah terburu-buru memandangkan laporan penilaian impak alam sekitar EIA belum dihantar untuk projek penerokaan REE di Kedah. Muhammad Faiz mencabar Menteri Besar Kedah agar menjelaskan secara terbuka mengapa Jangka Bakat Mineral Sdn Bhd yang baru berusia 7 bulan dipilih untuk projek berkenaan. Persoalan yang timbul, apakah peranan utama yang akan dimainkan syarikat Xiamen Tungsten ini dan mungkinkah ia akan menjadi abang besar yang berpotensi mengawal sektor nadir bumi Kedah yang dianggarkan bernilai RM62 bilion? Soalnya dalam satu kenyataan di Facebook. Pada 11 Januari lalu, MBI Kedah memeterai Memorandum Persefahaman MOU bersama Jangka Bakat Mineral Sdn Bhd dan Xiamen Tungsten Company Limited dalam usaha penerokaan maklumat dan kepakaran bagi industri pelombongan unsur nadir bumi di negeri tersebut. MBI Kedah diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Sobri Osman, manakala Jangka Bakat Minerals diwakili pengarah urusannya Datuk Liana Khalid dan Xiamen Tungsten diwakili pengurus besarnya Liu Wenli. Majlis menandatangani MOU itu disaksikan Muhammad Sanusi, lapor bernama. Mengulas lanjut, Muhammad Faiz berkata pemilihan Jangka Bakat Mineral Sdn Bhd amat meragukan kerana Liana Khalid turut disenaraikan sebagai pemilik syarikat Jangka Bakat Sdn Bhd yang pernah dinamakan dalam laporan Ketua Audit Negara LKAN 2013. Beliau menjelaskan bahawa Jangka Bakat Sdn Bhd pernah dipilih oleh Yayasan Kelantan Darul Naim Yakin, sebuah badan berkanun negeri Kelantan bagi menjalankan pelombongan manganis di Kelantan. Namun LKAN 2013 mendedahkan beberapa masalah berkaitan Jangka Bakat Sdn Bhd termasuk tindakan syarikat itu yang telah menjalankan operasi pelombongan walaupun belum menandatangani perjanjian yang telah disiapkan oleh pihak Yakin. Laporan itu juga menyatakan Jangka Bakat Sdn Bhd tidak mematuhi syarat pajakan melombong dan syarikat itu juga gagal memulakan operasi pelombongan di salah satu lot yang telah diluluskan, tegas Muhammad Faiz. Muhammad Faiz turut mempertikai mengapa lesen untuk projek eksplorasi REE di hutan simpan Bukit Enggang diberikan kepada Prospek Suria Sdn Bhd, iaitu sebuah syarikat yang 80% dikawal oleh seorang warga asing bernama Soloi Fat. Beliau berpendapat penerokaan hasil bumi hutan simpan bukanlah idea bernas untuk memajukan negeri Kedah,
apatah lagi mencapai status The Greater Kedah. Apa gunanya pembangunan jika manfaatnya kepada orang luar? Adakah tiada anak jati Kedah yang berkelayakan dan berkemampuan? Bidasnya. Hari ini, Pengerusi Amanah Negeri Kedah, Datuk Dr. Ismail Saleh mendakwa kegiatan mencuri unsur nadir bumi masih berterusan. Saya mendapat maklumat daripada orang tempatan bahawa ada orang masuk ke kawasan tanah yang dimiliki Perbadanan Menteri Besar Kedah, MBI. Itu maklumat yang saya dapat. Itu yang kita petikai, kita nak tahu, katanya di petik bernama. Justru jika kecurian REE terus berleluasa dan kenyataan Muhammad Sanusi selaku pengerusi MBI Kedah meragukan, satu siasatan menyeluruh berhubung isu berkenaan wajar segera dijalankan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.